Bila disebut tentang khurafah, ada seorang syekh daripada negara Arab jugalah, dia kata ciri-ciri khurafah ni ada dua. Bila kita sebut tentang khurafah, ciri-ciri khurafah ni ada dua. Satu dia kata kadhib, satu lagi dia kata istimlah. Ada dua ciri khurafah. Nak tahu cerita tu khurafat ataupun tidak, dua ciri ni kena ada. Yang pertama al-kadhib. Tuan-tuan biasa dengar kadhib ni selalu. Siapa yang biasa dengan kuliah hadis, bila dengar kadhib, apa maksud kadhib? Tak confident kan? Takut salah kan? Man kadzaba alayya muta'ammida. Apa maksud dia? Siapa mendustakan aku kan? Hadis tu biasa kita dengar. Mana-mana kuliah hadis akan baca hadis tu. Maksud kadhib, nipu. Cerita yang ada unsur tipu, maka ia termasuk dalam khurafah. Yang kedua, dia ada unsur istimlah. Istimlah ni maksud apa? Orang Arab panggil milih. Biasa orang Arab dia kata malih, benda yang sedap, masin. Milih tu garam, sesuatu yang ada garam di dalamnya. Maksudnya bila kita masak tak ada garam, usah kata kita marah kan. Pak mentua apa Syawal, Tok Ahmad Al-Bab pun marah. Dia kata kari tak ada garam. Abu Mas'ud Al-Buaya kan, dia pun marah sebab tak ada garam, jadi tak sedap. Jadi khurafat ni dia senang nak lekat dalam masyarakat, bukan sebab dia bohong, tapi sebab dia ada unsur istimlah, ada unsur sedap dengar. Sebab tu kalau kita tengok dalam Facebook, live yang berada di Facebook, kalau kuliah-kuliah bagi cerita yang betul, orang tak selalu tengok. Betul? Tapi kalau cerita-cerita mistik, cerita pergi tangkap jin, cerita bomo nak tangkap toyol, ratus ribu view. Orang duk ketawakan kita. Dia kata, alah Rora punya ceramah bukan orang datang orang tengok. Paling ramai pun 300 je. Tapi sebab kita bukan nak cari view sangat. Kan ceramah ni, kuliah ni bukan sebab nak cari view, sebab tanggungjawab. Kalau kira nak cari view, tak payah jadi penceramah hadis. Cerita bab khurafat, mesti orang dengar. Ratus ribu orang boleh tengok. Sebab orang suka cerita-cerita yang bohong, yang ajaib ni. Sebab itu dia kata ada unsur istimlah. Tapi kalau kita nak tengok dari sudut yang lebih detail, sebab orang kata macam mana nak tahu tipu tak tipu? Kan? Sebab kadang-kadang yang bercerita tu pula pakai serban. Kan? Yang bercerita tu pula tasbihnya besar. Satu surau tasbih dia. Tuan-tuan faham kan? Tasbih dia satu surau. Takkan orang tak percaya? Kita tasbih, kita nampak tasbih paling besar pun besar-besar satu ruas jari je kan? Satu ruas jari je. Dia punya tasbih satu surau orang pegang. Duk pusing-pusing kan? Jadi macam mana kita nak tahu dia khurafat tak khurafat? Maka para ulama kata setiap cerita ataupun kepercayaan yang tidak ada bukti, sama ada tidak ada bukti daripada dalil nas syara' ataupun tidak ada bukti waqi'i, benda yang real tapi orang tak tahu mana datang cerita ni, dan akal tak boleh terima. Kalau ada bukti, akal boleh terima. Jadi inilah ciri-ciri yang ada pada cerita-cerita khurafah. Dan betul Islam datang nak membebaskan manusia daripada cerita khurafat. Maka sebab itu Islam ni dia galakkan kita untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala suruh tengok alam. Allah Subhanahu wa taala kata dia ciptakan kepada kita mata, dia ciptakan kepada kita telinga. Untuk apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah Taala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa, tak ada ilmu. Jadi kita belajar. Mula belajar dengan apa? Kita belajar dengan apa yang kita lihat dan kita belajar dengan apa yang kita dengar. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kepada kita jantung untuk kita menilai. Jadi ini sumber-sumber ilmu yang ada pada insan. Bila Allah Ta'ala kata dia cipta kepada kita mata, dia cipta kepada kita telinga, maksudnya dia suruh kita belajar dengan sumber yang betul. Bila dia cipta mata,
maka kita perlu belajar satu benda yang dipanggil sebagai ilmu empirikal. Apa itu ilmu empirikal? Ilmu yang berdasarkan kepada pemerhatian. Tengok, ulang-ulang tengok. Maka kita akan dapati, kita akan buat eksperimen. Last kali baru kita percaya. Kan? Kita buat eksperimen, kita ulang-ulang tengok, dan kita percaya. Dengar, bila kita dengar satu benda, Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggalkan untuk kita dengar semua benda. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila kau nak belajar tentang sesuatu berdasarkan kepada kaedah dengar, yang kau tak tengok, engkau kena ada satu lagi konsep yang dipanggil sebagai konsep tabayyun. Konsep siasat. Cek betul ke tidak. Maka ini yang diajar oleh agama. Maka sebab itu dalam hadis yang Ustaz Salman baca tadi, Nabi SAW sebut clear. La adwa, wala tiyarah, wala hamata, wala safar. Ini kepercayaan Arab zaman dulu. Dia percaya penyakit berjangkit. Dia percaya penyakit berjangkit dengan sendirinya. Sehingga bila Nabi SAW sebut la adwa, tidak ada jangkitan yang berlaku dengan sendirinya. Para sahabat, ini kata sahabat ni diajar oleh Nabi SAW untuk berfikir. Bila Nabi mengajar, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang unta yang berada di tengah-tengah padang pasir ka'annahu dhiba? Seperti dia punya elok tu macam dhiba ni dalam bahasa macam apa? Kancil, ghazal. Bukan kancil apa? Dia, saya pun lupa dah nama binatang. Dia kancil kecil kan? Apa ghazal? Pelanduk? Bukan zip. Rusa. Yang cantik macam rusa dia punya bulu. Tiba-tiba datang satu unta yang berkurap. Dia menjangkitkan. Dia menjangkitkan unta yang cantik tadi tu. Kan? Maka Nabi SAW, bila sahabat dia dengar sesuatu daripada Nabi, dia gunakan empirical dia. Dia tengok yang berlaku di alam nyata. Bila Nabi SAW nafikan jangkitan berlaku dengan sendiri, melainkan dengan izin Allah, maka sahabat tengok, ada je unta yang asal sihat, tiba-tiba bercampur dengan unta yang ajrab, unta yang sakit, yang berkudih ni, tiba-tiba yang sihat ni pun jadi berkudih. Maka Nabi SAW suruh dia fikir lagi dalam. Nabi kata, faman a'dal awal. Kalau betul dia berjangkit dengan sendiri, bukan sebab Tuhan yang izinkan, bukan sebab Tuhan yang jadikan. Yang mula-mula kena kudih tu, yang mula-mula kena kurap tu, siapa yang jadikan? Dia berjangkit daripada mana? Maka para sahabat mula berfikir, oh betul juga. Kan? Itu yang pertama.